Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan terima kasih kepada Encik Akif kerana sudi memberikan peluang daripada kumpulan kami untuk mempersembahkan satu eksperimen yang bernama tajuk Pavlov Dog Experiment. Okey. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang Pavlov Dog Experiment ini, saya ingin memperkenalkan saya sendiri, iaitu Muhammad Tarmizi bin Ahmad Yusof, dan juga 4 orang anggota kumpulan kami yang lain adalah Amir Fitri bin Abdul Rahman, Muhammad Zuhilmi bin Khairuddin, Aini Nabila bin Timarzuki, dan last sekali Muhammad Nazrul Fadli bin Abdul Halid. Okey, pengenalan kepada biodata yang empunya teori ini adalah nama penuh beliau Ivan Petrovich Pavlov, manakala beliau lebih dikenali dengan panggilan Pavlov. Beliau dilahirkan di Rusia pada 14 September 1849 dan beliau telah meninggal dunia pada 27 Februari 1936. Dan beliau amat terkenal dengan kepakaran beliau dalam bidang fisiologi dan psikologi. Pada tahun 1890-an, ahli fisiologi Rusia iaitu Ivan Pavlov melakukan kajian air liur pada anjing sebagai tindak balas untuk diberikan makan. Dia memasukkan tabung uji kecil pada pipi anjing tersebut untuk mengukur air liur ketika anjing diberi makanan, iaitu dengan serbuk yang diperbuat daripada daging. Pavlov juga meramalkan anjing itu akan mengeluarkan air liur sebagai tindak balas terhadap makanan yang diletakkan di depannya. Tetapi dia menyedari bahawa anjingnya akan mula mengeluarkan air liur setiap kali anjing itu mendengar bunyi tapak kasut pembantunya yang membawa makanan untuk anjing tersebut. Ini adalah gambar rupa Ivan Petrovich Pavlov. Okey, teori pelaziman klasik. Hasil daripada kajiannya, Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada rangsangan dengan gerak balas. Okey, pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan sebagai pelaziman, dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. Berdasarkan hukum perkaitan ini, Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara rangsangan dan sesuatu gerak balas. Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing. Dia mendapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan, air liur haiwan itu keluar. Dia membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Ini apa gambar rajah anjing loceng dengan tulang. Kesimpulan daripada teorinya, pelaziman klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov ini, terdapat beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan oleh beliau. Antara konsep tersebut ialah generalisasi, diskriminasi, penghapusan dan juga pembelajaran semula. Okey, yang pertama, generalisasi. Ini bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Sebagai contoh, Amir akan menjadi risau setiap kali ujian psikologi akan diadakan. Okey, Amir juga risau setiap kali ujian falsafah diadakan kerana kedua subjek tersebut mempunyai perkaitan. Jadi, kerisauan dalam subjek psikologi telah digeneralisasikan kepada satu subjek lain, iaitu falsafah. Okey, yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. Yang ketiga, penghapusan. Penghapusan ini pula berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan yang tidak terlazim.
Okey, dalam kajian Pavlov, bunyi loceng tidak disertakan dengan rangsangan tidak terlazim, iaitu daging. Dalam hal ini, lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Tindak balas akhir akan terhapus. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau pembelajaran semula. Penguasaan atau bagaimana sesuatu organisma belajar sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku secara berperingkat-peringkat. Lebih kerap organisma itu mencuba, semakin kukuh penguasaan berkenaan. Okey, sekian, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, saya ingin lampirkan bersama sedikit video berkenaan dengan Pavlov. One of the early scientists that really began to break ground on the concept of classical conditioning. So his experiments, he took a dog and strapped the dog to a table, and he was really interested in measuring salivary enzymes. That's where his studies were. But what he did was he offered the dog a meal and then rang a bell. He had a stimulus and then he produced a response. But along with feeding the dog a meal, he had a conditioned stimulus that went along with it, the ringing of a bell. So every time he fed the dog a meal, he rang a bell. And after a period of exposures, he was able to take the meal away and ring a bell, and the dog would begin to associate the past experience with the present moment. In other words, most conditionings are based on the past. So then, if you take someone who's been dependent on a medication for a period of time for pain, and that pill looks like a certain color and it has a certain shape, and that pill has been able to reduce a person's pain levels for a period of time, it's highly possible then that you could substitute that pill with a pill that looks just like the pill they've been taking. And by association, the moment they see that pill, their body begins to biologically and chemically change in preparation for that event. In other words, when Pavlov rang the bell and the dog heard that sound, it created the image from the past experience of what was about to take place in the present moment. And the dog's body automatically, physiologically, chemically, subconsciously began to change in preparation for the event. In other words, the dog's body was beginning to believe it was in the experience ahead of the actual experience. So many placebo studies, primarily around pain and depression and asthma, you can actually give someone some type of substance that they think is the real substance because it looks like it, and their body begins to produce the same chemicals by conditioning, just like Pavlov's dog. Join the World Summit of Integrative Medicine 2015 today at WSIM 2000. Terima kasih bagi yang sudi menonton presentation daripada grup kami